Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pelajaran kita iaitu tingkatan 4 KSSM dalam bidang fiqh. Pelajaran yang ke-15 yang bertajuk solat sunat duha. Baiklah, bagi memberkati pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menandatangan memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah objektif yang pertama iaitu 4.24.1 menyatakan maksud, hukum dan dalil solat sunat duha. Objektif yang kedua kita akan lihat melaksanakan amali solat sunat duha. Dan objektif yang ketiga merumuskan hikmah menunaikan solat sunat duha. Bila kita masuk kepada objektif yang pertama iaitu maksud, hukum dan dalil solat sunat duha. Apakah yang dimasukkan dengan solat sunat duha? Solat sunat duha ialah solat sunat yang dilakukan pada waktu antara naik matahari selepas syuruk hingga sebelum gelincir matahari. Jadi maksudnya solat duha ni kita melaksanakan solat sunat iaitu selepas waktu syuruk hingga sebelum gelincir matahari. Hukum sunat muakkad. Okey, dalil daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amuta shaum salasati ayyam min kulli syahrin wa salati duha wa naumin ala witr." Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, kekasihku telah mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang tidak akan pernah aku tinggalkan sehingga akhir hayatku. Berpuasa 3 hari setiap bulan, iaitu bulan Hijrah. Menjalankan 2 rakaat solat duha dan mengerjakan solat witir sebelum tidur. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada Abu Hurairah tentang 3 amalan. Yang pertama iaitu Rasulullah menyebut berpuasa 3 hari setiap bulan Hijrah. Jadi setiap bulan dia akan berpuasa 3 hari. Amalan yang kedua iaitu mengerjakan 2 rakaat solat duha. Dan amalan yang ketiga iaitu mengerjakan solat witir sebelum tidur. Jadi 3 amalan tersebut menjadi rutin ataupun menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terusnya kita masuk kepada spektrum ilmu. Abu Zal Al-Ghifari meriwayatkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibna Adam, irka'li min awwalin nahar 4 rakaat akfika akhirah." Riwayat Tirmizi. Maksudnya, wahai anak Adam, kerjakanlah 4 rakaat pada permulaan siang, iaitu waktu duha. Pasti aku cukupkan keperluanmu sampai petang. Jadi, dalam hadis ni kita dapat faham bahawa dengan kita menunaikan solat duha, Allah Ta'ala akan memberi rezeki kepada kita. Jadi, seterusnya, spektrum ilmu yang kedua, iaitu waktu duha. Okey, bilakah waktu duha? Waktu duha adalah selepas 28 minit waktu syuruk sehingga masuk waktu zuhur. Jadi kalau kita nak tahu bilakah waktu duha, kita faham di Malaysia ini kita terdapat kalender waktu solat.
Jadi kalau kamu merujuk kepada kalender waktu solat, kita ada waktu imsak, kita ada waktu subuh, kita ada waktu syuruk, kita ada zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Jadi kita fokuskan kepada 3 waktu ni, iaitu subuh, syuruk dan zuhur. Jadi waktu subuh, contoh Ustaz paparkan ini, katalah subuh itu pada jam 5.50 pagi. Jadi selepas jam 5.50 pagi tu kita tidak boleh solat sunat duha lagi. Tetapi apabila sudah masuk waktu syuruk, iaitu jam 7.02 pagi, mengikut fatwa yang dikeluarkan oleh mufti wilayah ni, 28 minit maknanya kita kena campur 7.02 campur 28 minit, maksudnya 7.30. Jadi 7.30 tu baru kita boleh solat sunat duha. Jadi bilakah ia akan berakhir? Ia akan berakhir sebelum waktu zuhur. Contohnya kat sini pukul jam 1.11 petang. Jadi kita boleh melaksanakan waktu zuhur tu jam 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi dan seterusnya. Tapi sebelum waktu masuknya waktu zuhur. Itu adalah tempoh untuk kita solat waktu duha. Baiklah, objektif yang kedua kita akan lihat kaifiat menunaikan solat sunat duha ataupun cara-cara kita menunaikan solat duha. Yang pertama, niat lafaz usalli sunnatal duha rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal duha rak'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau tak boleh baca bahasa Arab, boleh niat dalam bahasa Melayu. Yang kedua, bilangan rakaat. Bilangan rakaat solat duha ni ada 2, ada 4, ada 6 atau 8 rakaat. Ini adalah bilangan rakaat. Jadi kalau kita nak buat 2 rakaat pun boleh, 4 rakaat pun boleh, 6 rakaat pun boleh, 8 rakaat pun boleh. Jadi kalau nak buat 2, 1 salam. Dan lebih baik kalau kita buat 2 rakaat tu 1 salam. Begitu juga dengan 4 rakaat. Contohnya kita buat 2 rakaat, 1 salam, lepas tu sambung balik 2 rakaat, 1 salam. Begitulah juga dengan 6. Kalau kita nak buat 6 rakaat, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam dan juga 2 rakaat, 1 salam. Jadi itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terusnya, cara pelaksanaan digalakkan secara bersendirian. Jadi solat sunat duha ni digalakkan kita tunaikan secara bersendirian. Terusnya, bacaan dalam solat. Bacaan dalam solat, rakaat pertama kita baca surah Al-Fatihah dan seterusnya baca surah Asy-Syams atau surah lain. Kalau kita tak boleh baca surah Asy-Syams, kita juga boleh baca surah yang kita ingat. Rakaat yang kedua, kita mulakan dengan baca Fatihah dan juga surah Ad-Duha ataupun surah lain yang kita ingat. Jadi, seterusnya menyempurnakan rukun-rukun yang lain sehingga memberi salam. Contohnya, kita rukun tu macam kita solat biasalah. Terusnya, Ustaz paparkan praktem ilmu daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat duha, baginda membaca Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Maksudnya, ya Allah, ampunkanlah aku, rahmatilah aku dan perkenankanlah taubat kepada aku. Sesungguhnya engkau Maha penerima taubat, Maha pengampun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila selesai solat duha, dia akan membaca doa ni, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Jadi dia baca ni sebanyak 100 kali. Ni dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Terusnya kita masuk kepada kelebihan. Apa kebaikan kita melaksanakan solat sunat duha? Hikmah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bagi meraih kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa. Dan yang ketiga, mendapat rahmat dan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara hikmah ataupun kebaikan kita menunaikan solat duha ni, ia akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bukti ataupun sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, mendapat rezeki dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang pertama, nyatakan maksud solat duha. Okey, nyatakan maksud solat duha. Yang kedua, nyatakan hukum solat duha. Okey. Okey, cuba fikir dalam masa 5 saat, apakah jawapannya? Okey, maksud solat duha. Apakah yang dimaksudkan dengan solat duha? Okey, jawapan dia ialah solat sunat yang dilakukan pada waktu antara naik matahari selepas syuruk hingga sebelum gelincir matahari. Itu adalah maksud solat duha. Hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ni maksudnya sunat yang dituntut. Okey. Jadi alhamdulillah kita telah selesai pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ustaz harap kamu faham tajuk pembelajaran kita hari ini, dan Ustaz doakan kamu berjaya di dunia dan di akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.